saya mula untuk mengkritik. Kita tidak ada masalah kalau nak kepada kawan-kawan live saya nasihatkan kita belajarlah seperti imam kita belajar. Imam Syafi'i misalnya berguru daripada ramai orang, dengarlah daripada ramai orang, tiada masalah. Dengar daripada saya dan dengar daripada orang lain. Jangan terpengaruh dan terikut dengan seorang dua guru kemudian mengatakan itulah yang sebenar. Berguru dengan lebih orang tidak rugi. Insya-Allah segala kecacatan, kelemahan tidak lengkap itu boleh dilengkapkan. Jadi saya mengkritik. Saya mulanya tidak suka mengambil pendekatan mengkritik. Tetapi kadang-kadang memang dianya perlu. Kita tidak boleh menggunakan dialog ataupun menggunakan kaedah mesra, tidak ada sebarang pertentangan sepanjang masa. Kadang perlu kepada kritik. Dan kritik saya di antaranya terhadap buku Hakikat Insan dan Martabat 7 ini, di antaranya ialah asas utama kepada Martabat 7 ini. Iaitu Allah SWT menghendaki memperkenalkan dirinya kepada makhluk. Berasaskan kepada hadis yang bukan hadis. Inilah dasar satu-satunya hadis yang menjadi dasar ataupun asas kepada ajaran Martabat 7. Iaitu Allah nak perkenalkan dirinya kepada makhluk, kepada semua, supaya dianya disembah. Maka hadis inilah, dan hadis ini adalah hadis yang maudhu', tidak sahih. Ini ada kritikan saya pertama. Kalau sudah foundation, sudah dasar, sudah asasnya tidak betul, maka sebenarnya tidak betul teori Martabat 7 ini. Tapi macam mana seorang yang terpelajar, kadang-kadang profesor media dan sebagainya, profesor pun tidak melihat kepada dasar ini. Dianya dasarnya adalah salah, iaitu hadisnya maudhu', hadis rekaan, hadis palsu. Macam mana ianya menjadi dasar kepada teori Martabat 7? Saya baca ya. Itu Nabi SAW, hadis kursi. Allah SWT berkata dalam hadis kursi. Hadis kursi ini adalah kata-kata Allah. Secara maknanya, kuntu kanzan la u'raf. Aku adalah rahsia yang tidak diketahui. Fa ahbabtu an u'raf. Maka aku mau supaya orang kenal aku. Fa khalaqtu khalqa. Maka aku cipta sesuatu. Aku mencipta sesuatu. Fa'arraftuhum. Maka aku perkenalkan diriku dengan diriku. Aku perkenalkan mereka dengan diriku. Bermakna Allah cipta itu dengan dirinya sendiri, iaitu dia cipta daripada cahayanya. Di dalam tempat lain disebut sebagai cahayanya. Allah cipta makhluk ini daripada cahayanya. Fa'arafuni. Maka mereka kenallah aku. Dalam lafaz yang lain, fata'arraftu ilaihim, maka aku perkenalkan diriku kepada mereka. Fabi arafuni, maka dengan itu mereka kenal aku. Hadis dhaif. Iaitu Allah SWT nak supaya dia dikenali, maka dia cipta, bukan ciptaan itu adalah daripada dirinya sendiri. Dia sudah, iaitu cahayanya. Daripada cahayanya itulah datangnya kepada cahaya Nabi SAW, iaitu Nur Muhammad. Inilah martabat 7. Kita tengok 7 martabat itu secara ringkasnya. 7 martabat itu. Martabat pertama, tingkat pertama, iaitu Allah SWT. Saya punya kritik. Oleh kerana dasarnya tadi pun, landasan tadi pun adalah palsu, hadis maudhu'. Martabat yang pertama dia panggil ahadiyah. Ahadiyah itu adalah dataran di mana la ta'ayun. Allah pada ketika itu tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak ada perbuatan, kosong. Allah pada ketika itu kosong. Teori ini adalah teori, itulah kita sebut. Teori ini teori Ibn Arabi, teori Abdul Karim Jili. Allah kosong, tiada ada nama. Malah nama Allah pun tidak ada pada ketika itu. Kosong, tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak ada perbuatan, tidak ada apa. Kosong, la ta'ayun. Tidak ada apa-apa. Kita nak cakap bahawa dari mana diambil ini semua. Cakap pasal Allah tu, mestinya datang daripada Allah. Allah tak sebut, teori dibuat. Ini falsafah sebenarnya. Ibn Arabi yang ada masalah banyak tadi, yang kata Fir'aun itu adalah mukmin yang tinggi darjat imannya. Inilah dia. Kemudian begitu juga dengan Ahmad Lasmana dalam buku Hakikat Insan. Sama juga. Semuanya sama. Kita tengok di dalam di YouTube, mereka yang terdiri seperti siapa tu, Lepat lah, Wan Hizam. Siapa lagi tu? Cikgu Baba Rusli, Ustaz Iswardi. Ini boleh di-type tu.
Cikgu Norman. Mereka ini yang mengatakan martabat 7-nya itu adalah yang pertama ahadiyah itu Allah SWT kosong pada satu dataran, pada awalnya adalah kosong, tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak ada perbuatan, tidak ada apa-apa. Dari mana kita kata? Tidak boleh begitu. Mesti dijawab secara ilmiah. Terutama kalau profesor-profesor, ke siapa dan sebagainya, orang yang berpendidikan tinggi mesti bawa datang dalil. Dari mana mengatakan bahwa dianya adalah Allah pada ketika itu di dataran la ta'ayun.